La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Allahumma jamhana haza jamhan marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna a'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Amin ya rabbal alamin. Saya muliakan tuan pengurusi masjid, tuan timbalan pengurusi, dan yang saya sangat-sangat hormati dan yang saya muliakan tuan imam, tuan-tuan guru, para ustaz, rakan seperjuangan daripada Majlis Ilmu Pulau Pinang, saf-saf AJK yang berusaha, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan selama-lamanya marilah kita merafakkan kesyukuran kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Kerana tidak ada keberkatan dalam apa jua majlis dan apa-apa kerja yang kita buat tanpa pujian ke atas Allah terlebih dahulu. Seperti mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam satu hadis riwayat Ibnu Majah, kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bihamdillah fahuwa abtar atau kama qala, yang bermaksud setiap perkara baik yang ada nilai yang dimulakan tanpa pujian ke atas Allah fahuwa abtar, semuanya itu cacat, kata Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, jadi puji dan syukur itu kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala kerana mengurniakan hidayah kepada kita untuk sama-sama kita datang untuk melaksanakan solat fardu maghrib secara berjamaah. Kata ulama, manusia ada 3 golongan. Satu, dia boleh datang sembahyang berjamaah, tetapi dia tidak boleh berada di dalam majlis ilmu. Dia takat sembahyang. Yang keduanya, dia boleh datang sembahyang berjamaah dan dia juga boleh berada di dalam majlis ilmu. Yang ketiga, semayang pun tak mai, kuliah lagi tak mai. Tu jenis yang ketiga. Kita ni jenis yang kedua, mereka-mereka yang Allah Subhanahu wa taala suburkan hati mereka dengan nur hidayah. Sebab tu kita ada di sini. Ini bukan pilihan kita tapi pilihan Allah. Sebab tu kita boleh berada di dalam satu majlis yang penuh dengan barakah, yakni al-majalis al-ilmu. Ada hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat Al-Hakim. Mafhum hadisnya, Nabi kata, datang dan duduk di dalam majlis ilmu lebih afdal daripada kita melaksanakan 1000 rakaat solat sunat. Lebih afdal daripada menziarahi 1000 orang pesakit, dan lebih afdal daripada kita mengiringi 1000 jenazah pergi ke kubur. Maka sahabat tanya kepada Nabi, wa qila ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa min qiraatil Quran, adakah juga lebih afdal daripada mengaji Quran? Duduk dalam majlis ilmu ini, adakah lebih afdal daripada mengaji Quran? Maka Nabi jawab, hal yanfa'ul Qur'anu illa bil ilm. Tiada manfaat kamu mengaji Quran melainkan dengan ilmu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka itu hebatnya majlis ilmu. Tuan-tuan, tahniah ke atas diri tuan-tuan, masya-Allah, kerana Allah Subhanahu wa taala pilih tuan-tuan, masya-Allah. Rindu berapa lama ustaz, no? Kalau ada anak sudah jalan dah anak. Tidak, lama tu dah kita tak berkuliah, masya-Allah. Nah, saya setahun ada kot tak meh masjid, masya-Allah. Macam mana keadaan saya? Tambah cerahkah tambah hitam? Nah, cerah kot, nah, duduk rumah aja kan, masya-Allah. Tapi badan tak turun-turun, koi lama koi naik arah. Adalah nak bertembun ada, masya-Allah. Nak rezeki kan, masya-Allah. Baik tuan-tuan, mudah-mudahan apa yang kita buat pada hari ini menjadi satu saksi dalam hidup kita. Kenapa? Kita manusia ni sebenarnya ada saksi. Segala perbuatan kita, tingkah laku kita, apa jua perkara yang kita buat, semuanya ada saksi. Semua ada saksi. Kita bukan keseorangan, masya-Allah. Siapa saksi kita? Kata ulama-ulama tasawuf, ada 5 saksi dengan kita.
ada 5 saksi dengan kita. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala saksi kita. Masuk dalam lubang cacing sekalipun Allah tahu segala apa yang kita buat. Tak terlepas kita daripada hukum Allah ini. Yang kedua adalah para malaikat Allah Subhanahu wa taala, khususnya yang ada sebelah kanan dan kiri kita sekarang ni. Masya Allah. Ini saksi yang kedua. Saksi yang ketiga kata para ulama ialah manusia-manusia yang lain. Maknanya tuan-tuan saksi saya saksi tuan-tuan. Suami saksi kepada isteri, isteri saksi kepada suami. Begitulah keadaan kita. Zaman Nabi SAW ada satu jenazah diusung pergi. Ada satu jenazah diusung pergi. Sahabat semua lihat kepada keadaan jenazah tu semua terkejut. Mereka kata, tengoklah wajah si mati ini, Masya Allah, bersinar. Dia ni orang baik, si mati ni orang baik, kata sahabat Nabi yang dengar. Terus Nabi kata, wajabat, wajabat, wajabat. Wajib dapat, wajib dapat, wajib dapat. Sahabat tanya, apa yang wajib dapat ya Rasulullah? Nabi kata, wajib dapat syurga. Macam mana kamu tahu dia akan dapat syurga? Maka Nabi kata, hampa baru jadi saksi dia. Hampa yang kata wajahnya bersih, wajahnya bersinar. Hampa yang kata dia baik. Ini menunjukkan manusia ni saksi kepada manusia yang lain. Sebab tu bila kita ada solat janazah, selalunya imam lepas habis dah solat, dia tanya apa? Apa yang kita nak kata kepada mayat ini? Kita jawab apa? Baik, tidak kan? Walaupun tak kenal siapa si mati. Kokot ketua geng mana kita pun tak tahu. Tapi bila tanya, kita kata baik. Ini menunjukkan manusia itu adalah saksi kepada manusia yang lain. Yang keempatnya kata para ulama, saksi yang keempatnya bagi diri seorang manusia adalah anggota-anggota badan dia. Badan kita. Segala anggota badan. Semua ini adalah saksi bagi kita. Apabila Allah kuncikan mulut kita nanti, yang akan memberi jawapannya, yang akan memberi penyaksiannya adalah badan kita. Tangan akan jawab, ya Allah, inilah tangan walaupun ada tabung besar daripada manusia. Apa dia tulis? Apa? Untuk penambahbaikan masjid. Besar punya tabung. Tapi duit sekupang dia tak bohong. Tangan akan bagi jawapan dia nanti. Kaki akan memberi saksinya. Ya Allah, rumah baru 30 kaki daripada masjid saban hari dengar azan. Tak pernah melangkah sekalipun ke masjid dan apatah lagi dalam majlis ilmu. Kaki. Termasuk kulit-kulit kita pun adalah saksi bagi kita, tuan-tuan. Sebab tu saya berhenti makan kuah putih. Takut jadi putih, jenuh jawab esok. Masya Allah. Ni saksi kita. Yang kelimanya kata para ulama, siapa saksi kita? Makhluk-makhluk lain, khususnya binatang. Khususnya binatang. Buat baik dekat binatang, saksi yang baik. Buat jahat kepada binatang, saksi yang sebaliknya. Sebab tu kucing jangan boh dalam mesin basuh. Kalau boleh bagi dia makan. Masya Allah, tabarakallah. Ini 5 saksi yang berada bersama dengan kita. Sedar tak sedar, ini 5 saksi Allah sudah tetapkan ke atas diri seorang manusia. Pun begitu Allah berfirman di dalam Al-Quranul Karim, dalam banyak surah Allah ulangkan ayat ini. Wa kafa billahi syahida. Ada? Wa kafa billahi syahida. Apa maksudnya? Dan cukuplah Allah sebaik-baik saksi bagi kita. Dan cukuplah Allah sebaik-baik saksi. Kenapa Allah sebut sedemikian? Kenapa Allah sebut lagu tu? Cukuplah Allah sebaik-baik saksi. Ada sebab apanya? Yang pertama kata para ulama, sebab pertama kenapa Allah sebut cukuplah Allah sebaik-baik saksi bagi kita, kerana orang lain tak nampak tapi Allah tetap saksi atas segala apa yang kita buat.
Kadang apa yang kita buat orang tak nampak. Betul tak? Mai tabung masjid, kita tak bawa duit. Tengok-tengok ada apa, Masya Allah, cincin pertunangan. Buka cincin tubuh dalam tabung. Mai bendahari buka tabung, dia tahu kat tu cincin siapa? Dia tak tahu. Allah tahu tak hatu siapa punya? Allah tahu. Sebab tu Allah sebut wa kafa billahi syahida. Kadang manusia dia tak nampak, dia tak tahu. Masya Allah. Tapi Allah tahu. Masya Allah. Nah, kita main masjid, Masya Allah, kan? Kita main masjid. Mungkin jiran kita tak nampak, kan? Mungkin jiran kita tak nampak, kan? Tapi Allah nampak. Sebab itu kita disarankan untuk buat benda baik. Jangan bagi ruang kepada benda jahat. Kerana Allah saksi semuanya. Nah, manusia kita ni tuan-tuan, Masya Allah, memang ada kelemahan. Semua kita ada kelemahan, Masya Allah. Dan kadang kita tak tahu suami kita buat apa di tempat kerja. Kita tak tahu isteri sedang buat apa di rumah. Kita tak tahu. Kan, Masya Allah. Allah tahu dah. Allah tahu. Allah tahu. Ha? Kadang isteri tak tahu suami dia buat apa di luar sana. Dia tak tahu suami dia buat apa di luar sana. Macam saya sendiri pun, kan, isteri saya, Masya Allah, dia tak tahu saya buat apa di luar. Bukan di sinilah, kalau saya pergi luar negeri, dia ada satu peristiwa berlaku di rumah saya. Peristiwa gelap. Kenapa peristiwa itu adalah hari TNB potong karen rumah saya? Itu memang gelap lah. Dia TNB potong karen rumah saya ni bukan sebab saya tak ada duit apa. Saya ceramah mengata tempat, dia makin lama makin laku. Jadi Terengganu ni, saya kerap ke Terengganu. Terengganu boleh dikatakan macam rumah kedua saya. Jadi saya pun pergi sana sini, tak tinggal duit, bil melambung, TNB potong karen rumah. Nak dijadikan cerita, hari mereka potong karen hari itu, mak mertua saya pergi rumah saya pula ada. Dia buka telinga bini saya, hang jangan bendui sangat Zah. Laki hang asyik Terengganu, kokok dah buka cawangan apa satu ke sana pula ada. Saya balik rumah, bini saya cekap pinggang duduk depan pintu. Saya nak masuk, dia halang saya. Saya nak masuk, dia halang saya. Saya kata, apa tu main-main? Bukan main lah, orang serius tu. Peranjat saya, dia jarakah saya. Saya kata, serius pasal apa? Oh, ni kerja abang, pergi Terengganu buat kerja ni, no. Dah tahu dah semua abang buat apa. Buat apa? Ngaku sajalah, dia tahu. Uish. Mengaku apa? Dah, mengakulah tak sah duk berlakon warak, dia kata. Saya kata, hang soalan pun tak tanya, aku nak mengaku apa? Abang ada perempuan lain, betul tak? Weh, tu peranjat saya. Saya terkejut, saya kata, hang terima aku pun besar rahmat dah. Sebab bini saya cun gila. Putih melepak, darah Thailand. Oh, jangan main-main. Macam tai cicak kami, satu putih, satu hitam. Nah, lagu tu lah. Saya kata, hang terima aku pun besar rahmat. Kan, siapa nak ngaku ni? Kan? Oh, tak usah berlakon lah, abang mengaku aja lah. Kalau memang betul-betul ada abang, mengakulah. Cik Redo. Saya kata, Redo apa teriak lagu ni? Kalau Redo hang kena senyum, baru kita semangat nak cari kat Bukit Indra Muda. Seorang. Lah, saya kata dah, dia kata ya. Saya kata dah, dia kata ya. Gaduh kan. Elok dia tengah gaduh, orang telefon saya. Saya tak angkat. Dia telefon kali kedua. Selalunya orang kalau telefon kali kedua benda urgent. Betul tak? Saya jawab. Halo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Man Penang sini. Mana aku kenal Man Penang ke mana apa? Ustaz tak kenal saya kenal Ustaz. Ya, apa cerita Abang Man ni telefon saya? Ustaz, sebenarnya saya di dalam dilema. Tu dia. Saya kata dilema apa? Macam ni lah Ustaz, saya baru habis gaduh dengan bini saya pula dah. Saya kata mujur lah, hang dah habis, aku duduk tengah lagi.
Nak buat macam mana ustaz? Saya sayang bini saya ustaz. Tak tahu nak buat lagu mana ustaz. Pening kepala tu teringat ke ustaz. Nak minta nasihat ustaz lah. Baik, dia pun kita ustaz. Kesian tengok dia. Dia minta nasihat. Jadi saya pun minta simpang kat bini saya. Hang relax 5 minit kata. Let lu dah. Take 5 minit rest dulu. Kita sambung sekali lagi ke round kedua. Dia pun betul-betul duduk tunggu round kedua. Saya pun sambil tengok wajah isteri saya cakap, Bang Man, ni dengar elok. Isteri adalah satu anugerah yang terindah Allah kurniakan kepada kita orang lelaki. Terperanjat bini saya. Hui, dalam gaduh pun dia boleh berlakon warak lagi. Ustaz dia tak ada. Saya buat ada, saya jawab lagi. Saya kata, Bang Man dengar elok. Saidina Umar kata, isteri beletiak adalah satu hiburan. Buat lagu hiburan sudahlah. Bini saya tak boleh tahan. Dia main depan muka saya, dia buat aku tu dia jalan terus, masya-Allah. Depa mana tahu kita buat apa, betul tak? Allah tahu tak kita buat apa? Allah tahu. Sama juga kita tak tahu anak kita dia buat apa dekat sekolah. Kita tak tahu anak kita ada buat apa dekat sekolah. Macam jiran saya tu. Cikgu sekolah panggil bapa dia pergi jumpa cikgu dia. Pasal apa? Pasal anak dia tu disyakiti, tiru dalam peperiksaan. Lah ni punya mak ayah saya pun tak tahu. Cikgu buat sikit saja dia komplain atas cikgu lah tu lah ni. Kasihan dekat cikgu, tidak. Kita dulu kecil-kecil, cikgu suruh pilih rotan besar ke rotan kecil. Tidak. Lah ni rotan sikit pun tak boleh, report lah komplain. Allah. Saya biasa pergi satu masjid dekat Langak. Masjid Tanjung Musang. Tuan-tuan saya pergi baca khutbah. Habis-habis tu, ada pengurusi mai jumpa saya, Ustaz, bagi laluan kepada anak karya kami jadi imam hari ini. Saya kata bagilah, cari-cari tengok budak besar ni mai. Kata dia nak jadi imam. Saya duk ingat aku tu budak kecil ni aja. Masya-Allah dia mai. Dia jadi imam. Dia baca tuan-tuan. 90% termasuk diri saya, termasuk bini saya duduk dalam kereta semua teriak. Macam tu sedap dia baca budak tu. Terkejut saya. Habis-habis tu mereka bawa saya pergi makan. Budak tu ikut sekali. Saya tanya adik umur berapa tahun? Ustaz nak masuk 15 tahun. Masya Allah. Entah hafal Quran lah. 30 juzuk hafal dah Ustaz. Alhamdulillah. Berapa lama? Tak sampai 2 tahun Ustaz hafal 30 juzuk dah. Subhanallah. Saya kata Ustaz hang memang bagi hang teruk-teruk apa? Hang kena rotan apa? Kena tali pinggang ke rotan? Ustaz saya tak pernah rotan saya. Wish, bagus ya Ustaz. Ustaz saya dulu garang. Ustaz hang bagus. Yang kalau hang buat salah, dia tak pukul, dia buat apa? Dia sepak terajang saja Ustaz. Masya Allah, tabarakallah. Tu. Dia tak guna rotan, sepak terajang. Jadi saya amak mana-mana cikgu, lain kali kalau mak pak komplain rotan anak tak boleh, sepak terajang saja. Lagi bagus, Masya Allah. Tu 2 tahun tak sampai 30 juzuk. Masya Allah, tabarakallah. Sama lah jiran saya. Mereka panggil pergi jumpa. Cikgu dia pergi jumpa cikgu dia. Ingat cikgu tu habis-habis. Cikgu cakap elok-elok, jangan main tuduh anak saya ni dia tiru dalam peperiksaan. Orang lain tiru anak saya. Saya ni, saya tahu anak saya macam mana ni. Cikgu kata, habis beletiang dah, duduk saat dia tu. Ni, dia ambil 2 kertas peperiksaan, dia tunjuk. Yang ni, Ali. Ali ni duduk sebelah anak kamu. Kamu tengok kertas peperiksaan Ali. Soalan nombor 11, apa dia? Baca. Siapakah orang Inggeris pertama yang pijak Pulau Pinang? Ali tu jawab, aku tak tahu. Tengok anak kamu jawab apa? Anak dia jawab, oi Ali, kalau hang tak tahu, aku lagi lah tak tahu. Bukan tiru kah tu, Masya Allah. Kan? Kita tak tahu anak kita buat apa. Allah tahu dah, Allah tahu. Tu yang Allah kata, wa kafa billahi syahida. Tuan-tuan, gilapkan akhlak kita kerana setiap satu benda yang kita buat, Allah saksinya. Masya Allah. Memang kita ada kelemahan, tu yang saya ulang balik. Kita ada kelemahan dalam bahasa Arab, kita kata apa? Mazmuma. Betul tak? Masya Allah. Manusia mana tak ada kelemahan? Semua ada kelemahan. Tetapi kalau kita tengok tuan-tuan, kita punya kelemahan tak pernah sama antara satu sama lain. Itu unik kelemahan kita.
Maknanya masing-masing ada kelemahan dia. Saya ada kelemahan. Ada. Apa kelemahan Ustaz? Pantang tengok perempuan cantik. Awak sengat terus. Saya saja cakap jangan picop saya. Kan Masya Allah. Nah, ada orang kelemahan dia. Dia ni, dia panas baran. Kita nak cakap sikit pun tak boleh dengan dia. Man, hang mai sat. Nak mai wah-wah. Dia jarkah. Ada lagu tu? Ada. Ada orang kelemahan dia, dia pantang tengok duit. Dia orang baik, dia semayang, dia puasa, dia sembang kemas, tapi mai tang duit dia jadi lain. Tidak. Kita bagi kat dia man nah 50. Nak buat apa? Hang bagi kat bendahari. What? Aku nak pi KL urgent, bos aku suruh pi. Minggu depan baru aku balik mai. Ni duit masjid ni. Ni hang pi bagi kat bendahari nah. Baik, elok kita pi KL dia rolling duit tu, masya-Allah. Ada orang lagu tu. Ada, Masya Allah. Jadi masing-masing ada kelemahan. Bila ada kelemahan, buat apa? Perbaiki kelemahan itu. Qad aflahal man tazakka, kan Allah sebut dalam Quran. Beruntunglah orang yang senantiasa perbaiki diri dia, Masya Allah. Perbaiki tuan-tuan. Pasal apa? Allah saksi kita. Itu Allah sebut wa kafa billahi syahida. Saya cepat-cepatkan kena ikut SOP. Kita jangan main bedai pula lagi. Kan Masya Allah. Baik. Yang keduanya, kenapa Allah sebut wa kafa billahi syahida? Cukuplah Allah sebaik-baik saksi. Kerana manusia saksi, Allah saksi. Yang tadi orang tak nampak. Yang kedua ni, orang nampak, Allah pun nampak. Allah pun saksi. Tapi orang yang melihat, dia tak tahu kebenaran. Orang yang melihat, dia tak tahu kebenaran. Macam kita keluar dari rumah, jiran tengok kita keluar. Dia kata apa? Nak pergi masjid, pergi kedai kuih tiaw lah tu. Dia nampak, tapi dia tak tahu kebenaran. Di zaman Khalifah Abbasiyah, pemerintahan Khalifah Abbasiyah, pada kurun ke-600 ke 500 Masihi, saya lupa, ada seorang pemerintah yang bernama Raja Murad. Sangat masyhur cerita ni. Raja Murad ini seorang raja berjiwa rakyat. Pasti apa? Dia turun padang. Dia senantiasa turun padang, pergi cek rakyat dia hidup macam mana. Setiap kali bila dia turun padang, dia tak hamak dia nak pergi. Dia menyamar. Dia menyamar macam rakyat. Dia pun macam orang biasa, orang tak kenal dia. Zaman tu mana ada WhatsApp semua. Kan? Satu malam sebelum dia tidur, dia tak boleh tidur. Kepala dia berat. Dia macam seolah-olah dia dapat ilham. Ilham tu kata dekat dia, Murad, esok hang pilah ke kampung ni. Esok hang pilah dekat kampung ni. Dia meracau sungguh nak tidur pun tak boleh. Dia ambil tu. Ilham dia tu kata, Murad, esok hang pi sini, esok hang pi kampung ni. Pagi esok dia tanya kat hulu balang dia, adakah sekian-sekian kampung ni? Ada. Kat mana? Bawa aku pi. Dia pun pakai baju biasa pi tengok ke kampung tu. Dia hantar mereka balik, dia masuk seorang-seorang. Dia masuk dalam kampung tu, tengok macam ada satu tempat orang ramai. Tempat tu macam pasar lah. Memang orang ramai dah situ. Dia pergi tengok, Masya Allah, terkejut sebab ada satu jenazah diletak di tengah-tengah pasar itu. Tak ada siapa endah. Semua buat dia. Tak ada siapa peduli dekat mayat tu. Dia letak tengah-tengah lagu tu aja. Dia heran. Ada mayat, hampa dua buat apa? Dia pergi, dia tengok. Awak hampa tak nampakkah ada mayat ini satu? Awak hampa tak simpan dia? Oh, kami takkan sentuh mayat ni depa tu. Wah, yang ni zindik ni dosa banyak. Daripada hujung rambut sampai hujung kaki, dosa dia penuh. Kami takkan sentuh dia. Takut dosa dia lekat pada kami. Raja Murad kata, kalau ia pun dia berdosa, jangan seksa dia lagu ni. Hampa tanam dia. Oh, hang cakap banyak, hang lah pi tanam dia. Tu dia, raja kena sound lagu tu aja. Raja Murad kata, baik, aku ambil tanggungjawab ini. Cuma aku nak tahu di mana rumahnya. Tolong bawakan aku ke rumah dia. Mereka pun usung mayat tu, pergi letak depan-depan rumah si mati tu, semua belah. Keluar seorang wanita, isteri kepada si mati, teriak menangis. Raja Murad tanya, puan, apakah kamu isteri si mati ni? Ya.
Tolong ceritakan kepada aku apa amalan suami kamu ni sampai orang kampung ni pulaukan dia. Isteri dia kata, suami saya ketegak degil. Takkan degil punya pasal dia pernah buat macam ni? Tak. Banyak kali saya nasihat, dia tak dengar nasihat saya. Tengok apa kesudahannya. Baik, cerita kepada saya apa yang dia tak dengar. Maka isteri dia cerita, suami saya seorang peniaga. Dia meniaga. Bila mana masa dia dapat keuntungan, duit keuntungan itu dia tak bawa balik ke rumah. Dia pergi mana? Dia pergi ke rumah pelacur. Suami saya pergi ke rumah pelacur. Terkejut Raja Murad. Patutlah. Dah, jangan salah anggap. Memang suami saya pergi ke rumah pelacur, tetapi bukan untuk melanggan pelacur, tetapi dia bayar kepada semua pelacur, minta mereka jangan melacurkan diri pada hari ini. Tapi orang kampung ini ingat suami saya yang pergi melanggan pelacur. Kalau ada belen-belen duit, dia pergi ke kedai arak. Dia beli arak. Tapi bukan untuk dia minum arak itu, tetapi dia pecah-pecahkan botol arak itu. Dia tak nak orang kampung ini pergi minum arak. Tapi orang kampung ini ingat suami saya yang pergi minum arak. Berkali-kali saya nasihat, jangan buat benda ni. Walaupun abang buat benda yang baik, tapi orang kampung ingat sebaliknya. Suami saya tenang jawab dekat saya. Aku buat benda ni bukan kerana manusia, tapi kerana tanggungjawab aku dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biar manusia kata macam-macam, tapi Allah tahu kebenarannya. Saya sempat bagi tahu dekat suami saya, seandainya kalau abang mati, orang kampung ini takkan datang uruskan jenazah abang. Saya takut. Suami saya senyum dan bagi tahu dekat saya satu perkara. Wahai isteriku, sekiranya aku mati dan seandainya orang kampung ini tak datang untuk menguruskan jenazah aku, kau yakinlah Allah akan utuskan khalifah kita untuk menguruskan jenazah aku. Menangis Raja Murad. Itu yang Allah bagi ilham, Murad, kau pergilah ke sini esok, kau pergilah ke sini esok. Menangis Raja Murad, merayu pada isteri dia, puan, serahkanlah jenazah suamimu yang mulia ini kepada aku. Aku berjanji, aku akan mandikan dia, aku akan kafankan dia, aku akan solatkan dia, dan aku akan masukkan dia ke dalam liang lahat. Isteri dia tanya, siapa kamu? Akulah khalifah kamu. Akulah khalifah yang dimaksudkan oleh suami kamu. Masya Allah, tabarakallah. Ini Allah sebut, wa kaffa billahi syahida. Cukuplah Allah sebaik-baik saksi. Dalam hidup kita pernah berlaku, kerja kita buat, pujian orang lain dapat. Betul tak? Kita pacak bendera, orang lain jadi adun. Jadi adun hilang terus. Saya yang pilihan raya lepas tu, waktu tu mereka duk kempen, motor saya pancet. Saya pergi lekat tampung kedai Cina. Ada satu adun main minta undi. Toke Cina tu terperanjat. Lu hidup lagi kah? Wah, ingat lu sudah mati. Oh, dia dah. Nah, lipatan sekali baru kita nampak. Nah, tengah malam sampai 2 pagi, 3 pagi, kita lekat poster. Lain orang yang dapat habuannya. Betul tak? Allah tahu tak kerja-kerja kita tu semua? Allah tahu. Mereka tahu tak kerja kita? Mereka tak tahu. Tidak. Kadang di tempat kerja, semua kerja kita yang buat yang dapat pujian, supervisor dapat pujian. Geram betul. Betul tak? Manusia dia tak tahu menilai sebenarnya. Yang tahu kebenaran itu Allah, Masya Allah. Sebab tu saya selalu pesan pada diri saya sendiri pun. Kadang kita tolong seseorang. Katakan dia balas jahat pada kita. Kita buat apa dekat dia? Kita pulaukan dia. Aku tolong dia tapi dia kata bukan pasal aku. Lepas ni aku nak tengok siapa tolong dia. Tu kita. Cuba kita tanya dalam diri kita. Termasuk diri saya pun. Adakah kita tolong dia sebab nak dia kata kita baik atau kita tolong dia kerana Allah? Kalau kita tolong dia kerana Allah, tuan-tuan, terus buat kebaikan.
Ini bulan Rabiul Awal, Masya Allah, bulan kelahiran Rasulullah, Masya Allah. Tengok, baca sedikit akhlak Nabi. Dengan orang kafir pun, Masya Allah, tabarakallah, Nabi begitu baik, Masya Allah, tabarakallah. Pasal apa? Wa kafa billahi syahidah, tuan-tuan, Masya Allah. Sedangkan ada juga riwayat di mana sahabat sendiri pun minta Nabi bacakan doa bagi mereka tu kena teruk-teruk, tapi Nabi tak baca, sedangkan Nabi minta mereka dapat hidayah. Masya Allah. Tuan-tuan, peristiwa yang besar di dalam kalender Islam, pembukaan kota Mekah, Masya Allah. Satu kejayaan besar apabila Nabi SAW masuk ke dalam Mekah, menawan kota Mekah, Masya Allah. Nabi turun ke Masjidil Haram. Nabi tawaf, sambil bagi pecah semua patung-patung berhala. Apa itu Nabi masuk ke dalam Kaabah, ditemani bersama Zaid dan juga Bilal Ar-Rabah. Nabi pergi setiap satu penjuru Kaabah tu, Nabi laungkan takbir, Masya Allah. Selepas itu Nabi buka pintu Kaabah. Orang kafir Quraisy semua berada, tuan-tuan, berdiri atas soft. Depan nak tunggu Nabi nak cakap apa. Kuasa penuh ada pada Nabi. Suatu ketika dahulu mereka lah usir Nabi, mereka lah yang nak bunuh Nabi, Masya Allah. Kuasa sekarang ada pada Nabi. Apa Nabi kata pada mereka? Nabi duduk depan pintu tu. Nabi tanya pada mereka, ma tarawna anni sani'un bikum. Apakah yang kamu rasakan yang akan aku lakukan kepada kamu? Nabi tanya. Hampa rasa aku akan buat apa dekat hampa ni semua? Apa mereka jawab? Qalu khairah, akhun karim wa ibnu karim. Mereka menjawab, mestilah yang baik, kau akan buat yang baik. Sebab kau adalah saudara yang mulia dan kau juga adalah anak kepada seorang saudara yang mulia. Mereka jawab lagu tu kepada Nabi. Apa kata Nabi pada mereka? Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, azhabu. Nabi kata, pergilah kamu daripada sini. Nabi kata, fa antumut tulaqah, kamu semua bebas pada hari ini. Masya Allah, tabarakallah. Sedangkan Nabi ada kuasa, Nabi boleh buat apa saja. Pasal apa? Sebab Nabi buat baik ini, Masya Allah, disaksikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kala kita jujur, tuan-tuan, orang tu tak pernah jujur dengan kita, kita teruskan dengan kejujuran kita. Kadang-kala kita ikhlas, dia sikit pun tak ikhlas dengan kita, tapi kita teruskan dengan keikhlasan kita. Kenapa? Sebab perjuangan ini bukan antara kita dengan manusia, tetapi antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasal apa? Pasal Allah yang tahu kebenaran dia, manusia tak tahu. Masya Allah. Tuan-tuan, sebab tu saya selalu pesan, berhentilah buat amal ini kerana nak pujian manusia. Hari ini, Masya Allah, tabarakallah, mana pergi keikhlasan manusia? Tolong satu orang, tapi 1 juta orang diviralkan. Masya Allah. Kan? Semua nak famous hari ini, semua nak menempuh nama. Masya Allah. Lama mana orang akan ingat kita? Tuan-tuan, tak sampai 3 generasi, itulah kita sebenarnya. Dalam diri kita pun siapa ingat moyang kita, nama moyang kita? Ada kita ingat? Ada? Dan itulah kehidupan kita sebenarnya. Maka buatlah semua itu kerana Allah. Pasal apa? Wa kafa billahi syahida. Cukuplah Allah sebaik-baik saksi. Saya tambah lagi sikit boleh kerana, Masya Allah, langgar SOP sikit. Masya Allah. Dan yang ketiganya, ini penting. Kenapa Allah sebut wa kafa billahi syahida? Kerana Allah lah saksi kepada segala detik yang terbit daripada hati seorang manusia. Apa saja yang terbit daripada hati manusia, semuanya Allah saksi. Ulama tasawuf kata, hati manusia ada 3 bahagian. Ada yang kata 5, ada yang kata 3. Saya ambil 3 sebab 5 saya tak tahu. 3 saya tahu, Masya Allah. Yang 3 lapisan ini kata ulama. Apa dia 3 lapisan? Lapisan atas ini dikenali sebagai qalbun. Apa dia qalbun? Qalbun ini kata ulama semua boleh baca. Kita boleh baca, bukan baca di hati, tapi boleh nampak di raut muka dia ataupun tingkah laku dia.
Macam anak kita balik daripada sekolah, kurung dalam bilik tak keluar. Kita ketuk, kakak makanan sudah siap, mai makan. Dia keluar makan, dia masuk dalam bilik, dia tutup. 2-3 hari kita duk perhatikan benda yang sama. Jadi kita panggil, kak mai sini. 3 hari abah duk tengok hang balik sekolah masuk dalam bilik, balik sekolah masuk dalam bilik. Muka pun muka moyok satu macam. Hang ada masalah kak? Kita tanya, betul tak? Kan? Hatu dipanggil kolbun. Kita tengok wajah dia, kita boleh tahu dah. Kan? Kadang-kadang kawan kita ceria, satu hari nampak macam tak ceria dah. Kita nak awak hang ni macam ada masalah ni. Pasal apa? Kan? Itu ulama kata kolbun. Kita boleh baca. Mai lapisan yang tengah-tengah ni, hang tu dikenali sebagai fuad, ataupun dalam Quran Allah sebut al-fuadun. Ada guna ustaz ayat tu nah. Fuad. Fuad ni apa dia? Ia adalah satu tempat yang malaikat boleh baca, manusia tak boleh baca. Macam contoh niat kita kan, hantu terbit pada lapisan tengah, kata ulama. Dan yang paling bawah sekali dikenali sebagai lubun. Lubun ini malaikat pun tak boleh baca, melainkan Allah saja. Melainkan Allah saja. Ini macam mana lubun ini. Dia duduk, dia dengar, tapi dalam hati dia tak dengar kah bunyi dia ni. Tin. Kau buah nak berhenti pun tak tahu. Ini lubun, Masya Allah. Kan? Jadi setiap detik daripada hati kita Allah tahu. Tuan-tuan, Nabi kata luaran ini tempat manusia pandang. Tapi Allah pandang mana? Dalam hati. Bersihkan hati kita. Kerana hari ini ramai di kalangan kita dari segi amalan, alhamdulillah. Tapi soal hati ramai gagal. Soal hati ramai gagal, tuan-tuan, Masya Allah. Berapa banyak di kalangan kita hari ini mulut tak bicara tapi hati bicara. Doa tasawuf pun kalau imam baca surah panjang habis, Masya Allah. Ini asyik-asyik surah gajah. Sebab tak main tapi surah lagi bagus. Nah. Mereka kata surah imam tu 5 waktu kul huwallahu ahad saja, Masya-Allah. Nah, confirm dia bisa dah. Kan? Dalam hati kan, Masya Allah, jaga. Itu tempat Allah menilai kita. Batu Nabi kata, wa inna fil jasadi mudghah, iza salahatu salahal jasadu kullu, wa iza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wahyal qalb. Ketahuilah dalam badan manusia ada sekutul daging. Iza salahat, kalau dia baik, salahal jasadu kullu, baiklah semua jasad dia. Wa iza fasadat, dan kalau dia buruk, fasadal jasadu kullu, buruklah semua jasad dia. Ala wahyal qalb, ketahuilah itulah hati kamu. La yastaqimu imanu abadin hatta yastaqima qalbuhu. Iman kamu takkan cantik, iman kamu takkan lurus selagi hati kamu tak bersih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersihkan hati kita, buang segala sifat-sifat buruk daripada hati kita, tuan-tuan. Pasal apa? Tu yang saya kata, amalan cukup baik tapi mai soal hati ramai kita gagal, Masya-Allah. Itulah sebenarnya tempat Allah menilai manusia. Itulah tempat yang paling bahaya dalam diri manusia, kerana dosa pertama di langit adalah puncah daripada hati. Dosa yang pertama di atas bumi pun puncah daripada hati. Pasal apa? Dosa pertama di langit apa dia? Iblis cemburu, iblis dengki dengan penciptaan Nabi Adam AS. Disebabkan dengki itulah Allah Subhanahu Wa Taala laknat dia sampai dia jadi iblis. Kan, Masya Allah. Dan dosa pertama di bumi pun apa dia? Habil dan Khabil, adik dan abang berbunuhan kerana seorang perempuan, Masya Allah. Anak Nabi Adam. Nah, abang dapat perempuan yang kulitnya gelap, adik dapat perempuan yang kulitnya cerah, Masya-Allah. Situ pun gaduh pasal kulit, Masya-Allah. Nah, itu dosa, sebab tu kena jaga ni. Ni puncak segala-galanya bagi bersih. Dan yang keempatnya, kenapa Allah sebut waqafa billahi syahida, tuan-tuan? Kerana Allah sahaja saksi bagi segala amalan kita, baik, buruk, besar, kecil, semua Allah saksi. Semua Allah saksi. Dan kata ulama, bila kita nak buat benda-benda baik, tak memerlukan niat, kerana Allah tahu, Masya Allah. Allah tahu. Cuba kita masuk di dalam masjid. Tadi kita masuk tengok ada tai cicak. Apa kita buat? Kita langkah nasib baik aku tak pijak. Lantak tu imam pijak. Tu dia. Tak ada. Kita buat apa? Kita pergi cari penyodok, kita kutip buang. Betul tak?
Waktu kita kutip itu kita ada niat dah. Sahaja aku kutip cicak setengah rakaat kerana Allah Taala. Ada kita ada niat macam tu? Ada. Tu buat amalan, dia tak memerlukan niat kerana Allah tahu segala satu amalan kita, masya-Allah. Kadang isteri sakit kita tolong sidai kain. Bukan tolong, memang itulah kerja laki sekarang, masya-Allah. Kan? Ada kita masa kita sidai kain, sahaja aku sidai kain 1.5 rakaat menggantikan isteri aku yang uzur kerana Allah Taala, tu dia pun. Lagu tu kita ada, kita niat. Ada. Setiap perkara amalan kita ni Allah tahu, masya-Allah. Buat amalan yang terbaiknya, saya cepat-cepatkan, saya tak boleh buat uraian panjang lebar. Yang terakhirnya untuk hari ini, masya-Allah tabarakallah. Kenapa Allah sebut waqafa billahi syahida? Kerana Allah sahajalah saksi bagi setiap perkara ghaib yang akan berlaku dan sedang berlaku dalam diri kita. Apa antaranya? Kematian kita. Kita semua tahu kita akan mati, tapi bila, di mana, bagaimana, itu kita tak tahu. Itu hanya Allah saja tahu. Ada besar. Macam isteri kita mengandung. Kita tahukah siapa yang sedang dia mengandung? Apalah ustaz, scan sudah tahu dah laki perempuan itu jantina. Siapa dia? Kokot bakal seorang Perdana Menteri, kokot bakal seorang ulama, kan? Kokot bakal seorang tok guru, ustaz, doktor, lawyer, engineer, adun ke apa ke. Wallahualam kita tak tahu. Yang tu hanya Allah saja tahu, masya-Allah.